Jadi di dalam uh, seminar yang saya berikan dahulu, dalam ceramah yang saya berikan dulu ataupun talk, saya ada senaraikan 5 perkara, ya? Dan saya akan beri ringkasan kepada 5 perkara tersebut hari ini. Yang pertama, saya baca ya daripada slide saya. Okay. Increase role for the state. Increase role for the state in a post-COVID world. State management of the economy against Kenichi Ohmi's neoliberal idea of the end of the nation state. Okey, jadi dahulu di kalangan ahli-ahli akademik dan pemikir-pemikir tentang masyarakat dan politik dan ekonomi dan sebagainya, ramai yang menganggap bahawa selepas berakhirnya apa yang dikatakan the Cold War ataupun Perang Dingin, yang melibatkan 2 kuasa besar di dunia ini, the bipolar world, the end of a bipolar world, dengan runtuhnya Soviet Union pada masa itu, ya. Saya ingat lagi 1989, I think was the watershed, iaitu apa yang dikatakan keruntuhan tembok Berlin yang memisahkan Timur dan Barat, ya, blok komunis dan blok kapitalis. Dan itu diikuti dengan the collapse of Soviet Union, pecah kepada Rusia dan negara-negara yang kemudian menjadi merdeka daripada Rusia. Dan juga China mengambil jalan kapitalis juga dan meninggalkan sosialisme ala Mao Zedong, dan lebih kepada sistem ekonomi yang terbuka, yang terlibat dengan pasaran bebas dan sebagainya. Jadi di situ timbul tanggapan bahawa dunia ini akan menuju kepada dunia kapitalis kerana kekalahan sosialisme, dan idea neoliberalism became very popular, ya. So everything will be based on economic competition, free market and so on, ya. Dan dengan itu maka peranan kerajaan itu diperkecilkan, atau bukan diperkecilkan, that means different, ya. Dikecilkan, ya. It means decrease, dikurangkan role, dikurangkan, decrease role and importance of the state. Maknanya penglibatannya dalam ekonomi dan sebagainya akan berkurangan, lebih kepada privatization seperti yang berlaku di bawah pemerintahan, di bawah rejim Tun Mahathir dahulu, yang mengikut aliran neoliberalisme ini. State control over certain economic institutions or public utilities like TNB semua diprivatise, ya. Dan that was a trend at the time, 1980, saya ingat lagi. And Kenichi Ohmi was one of Mahathir's advisors, ya. Dan dia telah menulis buku The End of the Nation State. Jadi the state has almost become synonymous with the market. Dan idea ini adalah selaras dengan perkembangan dunia selepas 1990 dengan kemerosotan sosialisme dan kebangkitan semula neoliberalisme, ya. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID ini, kita lihat bahawa keadaan ini sudah berubah, iaitu the state ataupun kerajaan ataupun negara mengambil peranan yang lebih penting dan aktif di dalam mengawal keadaan. Kita tidak boleh biarkan kepada pasaran bebas untuk mengawal situasi itu, ya, kerana ini perlukan tindakan yang tegas daripada kerajaan pusat untuk mengimplementasikan program-program seperti lockdown, seperti stimulus package dan sebagainya. All this are done by the state, ya, not by the market, ya. Jadi walaupun ianya berlaku dalam keadaan pandemik, saya rasa bahawa keadaan ini tidak akan berhenti di situ saja, tetapi akan berterusan selepas pandemik, ya. Kerana apa? Kerana banyak perkara-perkara yang berlaku di situ yang tidak boleh dihentikan di situ saja, ya. Contohnya apa? Contohnya hutang kerajaan, ya.
banyak negara yang terpaksa meningkatkan beban hutang kerana perlu menangani masalah jangka pendek, ya, dengan memberi bantuan seperti stimulus package dan sebagainya. Jadi stimulus package money, it doesn't come free, it comes from borrowings. Ya, jadi tak mungkin kerajaan lepas tangan begitu saja selepas COVID pandemik ini berlaku. Ya. Ada tanggungjawab ekonomi di situ yang perlu diteruskan. Dan ada implikasi ke atas pembangunan ekonomi jika kita kena bayar hutang yang banyak dan sebagainya. So, the state will continue to play an important and major role in the economy. Dan juga rakyat akan berasa lebih selamat jika mereka sedar bahawa ada kerajaan yang bertanggungjawab sekiranya berlaku ada apa-apa krisis lain pada masa depan. Ya, contohnya krisis apa? Contohnya nuclear fallout. Ya. Mungkin berlaku nuclear fallout. Sekiranya ada peperangan nuklear, ya, diharapkan tidak sebab itu akan menghancurkan human civilization. Ya. Tapi katakanlah ada macam power plant, ya, power plant leak dah pernah berlaku di Chernobyl dan Three Mile Island kepada US, pernah berlaku. Jadi itu tidak boleh diselesaikan oleh free market. Kerajaan mesti mengambil tindakan. Ya. Jadi dengan adanya perkara-perkara seperti ini yang mungkin boleh menggugat keselamatan awam, maka peranan kerajaan itu sentiasa mesti dipertahankan. Ya, kerana it is the institution which maintains law and order. Ya, not the private firm, not the free market. So in the post-COVID world, you will find that the role of the government is acknowledged, is accepted by the public, by the electorate. Ya. Dan ini bermakna bahawa tidak akan ada apa yang diramalkan oleh Kenichi Omi itu, the end of the nation state. There won't be an end of the nation state. It will be preserved. Itu the first point, ya, that I made. Ya.